Teman-teman semua, para ulama membincangkan berkaitan dengan syukur. Apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Maka di kalangan para ulama itu ada yang mendefinisikan syukur itu sebagai suatu ucapan dengan lidah terhadap nikmat yang diperolehi. Dan biasanya kita mendengar ucapan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Kalau bahasa kita, biasanya kita akan dengar orang kata mujurlah kan, mujurlah. Jadi itu juga merupakan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pujian kerana mendapat suatu kenikmatan. Para ulama membahagikan pujian ini kepada beberapa bentuk. Yang pertama iaitu ialah puji Khalik bagi Khalik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya sendiri. Ini tidak peliklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Jadi dia yang memberikan nikmat dan sebagainya, sumbernya darinya, maka tak pelik kalau dia memuji dirinya sendiri, tidak ada masalah kan. Yang kedua ialah puji hamba bagi Khalik, iaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala memuji Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ucapan kita alhamdulillah, dengan doa kita alhamdulillahillazi at'amana sekian-sekian dan sebagainya. Itu merupakan puji hamba bagi Khalik. Yang ketiga ialah puji hamba bagi hamba. Kadang-kadang kita melihat kawan kita hari ni, oh handsome, semua sekali pakai necktie kan, contoh kata. Jadi kita puji, oh smart ustaz, contoh kata. Itu puji hamba bagi hamba sesuai dengan keadaan hamba tersebut. Tapi pada hakikatnya, siapa yang memberikan nikmat tersebut kepada dia sehingga kita memujinya? Tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya segala pujian kita walaupun kepada hamba tersebut, hakikatnya juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah puji Khalik bagi hamba, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memuji hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, iaitu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana engkau wahai Muhammad ini adalah berada di atas akhlak yang sangat agung. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipanggil sebagai puji Allah Taala itu kepada makhluk dia. Jadi ini merupakan di antara bentuk pembahagian pujian yang ditafsirkan oleh para ulama. Hakikatnya bila kita menyebut pujian ini dengan ucapan seperti alhamdulillah, maka alif lam itu sendiri bermaksud adalah lil istighraq, iaitu maksudnya segala pujian, baik kita memuji hamba sesama kita, dan segala-galanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian itu adalah selayaknya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana daripadanya lah segala perkara itu datang, nikmat, kesenangan, dan semua itu adalah berupa ujian juga kepada kita. Dan juga para penonton sekalian, maksud yang kedua ditafsirkan oleh para ulama, definisi syukur ini iaitu ialah redha dan puas dengan nikmat walaupun dengan nikmat yang sedikit. Redha dan puas dengan nikmat walaupun dengan perkara yang sedikit. Ini biasa kita ucapkan dengan ucapan qanaah, memadai dengan yang sedikit. Dia merasa puas, dia merasa redha walaupun tak banyak yang diperolehi, umpamanya seperti berupa nikmat kesihatan, berupa nikmat gaji umpamanya, ataupun perkara lain yang berupa nikmat Allah berikan kepada dia, mendapat makanan yang sedikit, dia memadai dengan yang sedikit tersebut, maka itu juga merupakan di antara bentuk syukur yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang ketiganya, syukur juga bermaksud ialah menzahirkan nikmat yang diperolehi dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tindakan zahir, dalam bentuk tindakan zahir. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirakamkan dalam surah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah apa tu? Ayatnya ialah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, iaitu kita menceritakan tentang nikmat yang kita perolehi seperti nikmat keimanan. Maka dalam hal ini juga para ulama mengambil contoh seperti contoh kita membuat kebaikan, kita bersedekah dan sebagainya. Adakah menjadi larangan untuk kita mengambil gambar dan menyebarkan nikmat ini kepada orang lain? Tidak sebenarnya. Dia juga boleh kerana kita ingin menzahirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu supaya boleh untuk dikongsi dengan orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Manakala tafsiran yang keempat, maksud kepada definisi syukur ini iaitu ialah suatu pengakuan dengan hati. Dimulakan dengan hati dan diucapkan dengan lidah dan dilaksanakan dengan anggota. Dan ini merupakan di antara tafsiran ataupun definisi syukur yang biasa kita dengar. Diucapkan, dibenarkan dengan hati, pengakuan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dengan ucapan Alhamdulillah, dan lakukan dengan anggota. Maka sebab itulah syukur ini juga boleh dibahagikan kepada 3 keadaan. Sama ada kita bersyukur dengan tetapan hati kita, melalui hati kita, dengan mengucap nama Allah Ta'ala dalam hati kita, memuji Allah Ta'ala dalam hati kita, ataupun kita melafazkannya dengan lidah kita, iaitu kita mengucapkan dengan kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melalui ucapan kita. Ataupun dengan melakukan ketaatan berupa tindakan kita seperti pergi ke masjid, bersedekah dan sebagainya. Itu antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.